antara hikmah pensyariatan solat berjemaah itu ada 3. Kita ulang kaji sedikit tuan-tuan. Yang pertama iaitu untuk mewujudkan peraturan di dalam perhimpunan. Yang kita berkumpul pada malam ini, yang kita sama-sama dalam satu saf untuk mendirikan solat berjemaah itu, di antara hikmahnya kata Al-Munawi Asy-Syafi'i yang meninggal pada 952 Hijri mengatakan bahawa untuk mewujudkan peraturan di kalangan kita. Solat berjemaah itu adalah merupakan satu perhimpunan. Disebut juga seperti solat yang lain seperti solat Jumaat, solat Aidil Adha, solat Aidil Fitri, maka padanya ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang ianya disulami dengan adab-adab dan sunnah daripada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang keduanya kata Al-Munawi Asy-Syafi'i, iaitu bila mana seorang yang jahil dia datang ke masjid, dia datang ke surau untuk mendirikan solat berjemaah, ketika itu dia akan dapat belajar sesuatu daripada orang yang alim. Kita sebut orang yang alim tu di antaranya ketika mana solat berjemaah adalah imam kita, iaitu mengetahui tentang hukum hakam berkaitan dengan solat. Maka orang yang jahil mungkin barulah dia nak berjinak datang ke surau masjid, mungkin dia tak tahu bacaan-bacaan dalam solat, mungkin dia tak biasa lagi dengan perlakuan-perlakuan amali dalam solat, maka dia menggunakan mata sebagai penglihatan, melihat kelakuan imam dan bacaan imam dengan pendengaran dan telinganya. Yang ketiganya yang disebutkan dalam kitab I'anah Talibin, yang mana di kalangan kita ini tuan-tuan mempunyai martabat nilai ibadah yang berbeza-beza. Ada nilai ibadahnya pada pandangan dan nilai Allah itu terbaik tuan-tuan. Ada yang pada nilai yang itu biasa-biasa saja, bergantung kepada amalan dan ilmunya. Maka dalam kitab I'anah Talibin mengatakan pahala orang yang solat berjemaah itu yang sempurna diberikan kepada orang yang kurang sempurna. Maka ketika itu akan sempurnalah solat berjemaah yang telah didirikan bersama-sama. Maka beruntunglah, maka berbahagialah mereka yang konsisten, mereka yang istiqamah hadir solat berjemaah, kerana saling melengkapi di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum saya nak masuk pada tajuk khusus pada malam ini yang menyebutkan tentang 5 adab imam. Ada 5 adab yang imam perlu dan cuba buat selepas mana dia memberikan salam. Saya nak sebut ataupun nak baca satu nukilan kata-kata daripada satu tokoh yang kita semua kenal dengan gelarannya sebagai Buya Hamka. Buya Hamka ni tuan-tuan, nama sebenarnya bukanlah Hamka, tetapi merupakan singkatan kepada huruf ataupun namanya yang mewakili H itu sebagai Haji, A itu sebagai Abdul, M itu sebagai Malik, K itu sebagai Karim, A itu sebagai Amrullah, maka jadilah Hamkah. Kata Buya Hamkah dalam satu nukilannya tentang kehidupan kita seharian tuan-tuan, yang mana pagi tadi apa kita buat, pagi tadi apa yang kita dah cuba buat dan kita telah berjaya buat. Katanya dalam satu nukilan yang sedikit panjang tetapi mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi, kata Buya Hamka. Biasa tuan-tuan kehidupan kita. Niat tu nak bersedekah, sedar tak sedar matahari sudah meninggi. Tak sempat kita nak bersedekah. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba terdengar azan zuhur sudah dikumandangkan. Niat tu ada tuan-tuan nak solat duha. Kita tahu kelebihan fadilat solat duha, tapi kita nak buat, nak buat sampai kedengaran azan zuhur. Kita teringin membaca setiap pagi satu juz Al-Quran, setiap pagi hendak menambah hafalan satu ayat, tetapi itu pun tak sempat kita lakukan, kata Buya Hamka. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun dengan hanya 3 rakaat, hanya tinggal angan-angan. Bagaimanakah ataupun inikah kehidupan yang kita inginkan berterusan dalam kehidupan kita? Lalu tiba-tiba menjelmalah angka 30, menjelmalah angka 40. Kemudian orang mula memanggil kita dengan gelaran-gelaran seperti Tok, Tok Wan, Nenek, Atuk, Pakcik dan sebagainya. Maka menandakan tuan-tuan kita sudah semakin berusia dan tua.
Lalu apakah sambil menunggu sakaratul maut tiba, maka diperlihatkan catatan amal yang pernah kita buat. Istighfarlah, astaghfirullahalazim. Ternyata tidak seberapa sedekah kita selama ini, tidak seberapa mana infak kita sekadarnya, mengajarkan ilmu pun tak pernah ada, silaturahim pun kita tak buat. Maka apakah kita ingin membiarkan roh kita ini melolong dan merintih, menjerit menahan kesakitan ketika mana jasad kita ini ditarik roh pada sakaratul maut? Maka tambahkanlah usia kami ya Allah. Mudah-mudahan kami terus beristiqamah untuk beramal dan kita tak terlena dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitulah kita 24 jam satu hari ni tuan-tuan. Mungkin hari ini kita terlepas beberapa perkara tadi, tapi insya-Allah dengan izin Allah esok masih ada lagi peluang kita wujudkan niat kita dan kita terus lakukan tanpa bertangguh-tangguh. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, solat berjemaah ini adalah merupakan satu amalan yang mana ketika mana satu zaman yang baginda mulia sallallahu alaihi wasallam sebut sebaik-baik kurun adalah kurunku dan kemudiannya, yang mana kita tahu satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. 300 tahun yang pertama itulah selepas Hijri adalah merupakan kurun yang disebutkan sebagai salafus salih. Siapa yang hidup di zaman salafus salih? Kalau kita mengatakan kita ini mengikut ulama-ulama salafi dan sebagainya, siapa mereka yang hidup dalam zaman salafus salih 300 tahun yang terbaik? Yang Nabi sendiri sebut sebaik-baik kurun adalah kurunku dan selepasnya 300 tahun yang terbaik. Di antaranya tuan-tuan, iaitu pengasas kepada mazhab yang 4 yang muktabar, iaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan juga Maliki. Kita lihat bagaimana Al-Imam Abu Hanifah lahir, iaitu pada 580 Hijri. Imam Malik lahir pada 93 Hijri. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir pada 150 Hijri. Imam Ahmad bin Hanbal pada 164 Hijri. Mereka ini hidup dalam 300 terbaik, tahun yang terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Maka ketika itulah wujudnya ramai orang yang mengamalkan amalannya dengan bersungguh-sungguh. Maka saya nak nukilkan satu kisah bagaimana seorang yang hidup pada zaman salafus salih, keinginan yang sangat kuat untuk dia mendirikan solat berjemaah. Satu hari ketika mana dia sibuk mengerjakan kebun kurmanya tuan-tuan, masuk waktu solat fardu asar, lalu dia masih lagi dengan kebun kurmanya. Lalu ketika itu selesai daripada tugasnya, kerjanya, dia pergi menemui kaumnya untuk solat bersama, dan dia mendapati bahawa kaumnya telah selesai mendirikan solat secara berjemaah. Lalu dia mengatakan pada dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah luput padaku solat berjemaah asar. Maka ketahuilah tuan-tuan, dia berazam dan mengatakan kepada kaumnya ketika itu, bersaksilah kalian bahawa aku infakkan seluruh kebun kurmaku kepada fakir dan miskin. Begitulah, walau bukan tak solat tuan-tuan, dia hanya tertinggal solat berjemaah, lalu dia menginfakkan segala harta yang ada untuk diberikan kepada orang fakir yang miskin. Begitu juga disebutkan bagaimana satu kisah yang namanya Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri. Satu malam dia didatangi oleh tetamu di rumah dia. Sedang sibuk dia melayani tetamu dia tuan-tuan, sehingga masuk waktu isyak dan kemudian tetamunya pulang. Setelah itu dia pergi menemui kaumnya, iaitu kabilah Basrah, untuk menunaikan solat isyak secara berjemaah. Dan tiba-tiba bila dia melihat kaumnya telah selesai menunaikan solat isyak, lalu dia merasa sedih dan dia mengatakan, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Nabi sebut, salatul jam'i tafdulu ala salatil fazi 21 darajah, 25 darajah atau 27 darajah. Dia kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut solat berjemaah itu melebihi solat bersendirian dengan 21 darjat. Dalam riwayat hadis yang lain 25 darjat. Dalam riwayat hadis yang Nabi sebut dengan angka 27 darjat. Lalu dia pulang ke rumah dia dan dia solat isyak sebanyak 27 kali. Tuan-tuan, subhanallah. Perbahasan ulama tentang mengulangi solat fardu itu
ada disebut, iaitu di antaranya 14 syarat. Kita akan sebut insya-Allah pada waktu yang lain. Lalu ketika itu selesai dia menunaikan solat isyak sebanyak 27 kali kerana dia teringatkan hadis sabdaan Nabi. Nabi mengatakan bahawa solat berjemaah 27 kali lebih baik daripada sendirian. Lalu dia tertidur tuan-tuan, dan dalam tidurnya dia bermimpi. Orang saleh bermimpi tuan-tuan. Mimpi dia mungkin bukan mimpi seperti kita lah. Mungkin Doraemon pun masuk dalam mimpi kita. Kartun anak kita tengok petang tadi pun masuk dalam mimpi kita. Tempat kerja-kerja kita pun masuk dalam mimpi kita. Tapi orang saleh, Al-Qawariri, dia bermimpi dia menunggang kuda tuan-tuan, bersama dengan kaumnya, dan kudanya telah dipotong oleh kaumnya. Lalu dia memukul kudanya untuk menyaingi kuda kaumnya. Lalu datang seorang pemuda kepadanya, lalu mengatakan kepada Al-Qawariri, kamu tidak akan dapat menyaingi kuda kami. Lalu aku mengatakan kepadanya, kenapa? Lalu kata pemuda tersebut, kerana kami solat secara berjemaah sedangkan kau solat secara bersendirian. Tuan-tuan, lalu terbangunlah, terjagalah Al-Qawariri daripada mimpinya dengan perasaan sedih dan hibur. Begitulah di antara dua kisah kita bawakan pada mukadimah pada malam ini, bagaimana kesungguhan orang-orang yang hidup pada zaman salafus salih. Walaupun mereka ini bukanlah tak solat tuan-tuan, hanya tertinggal solat berjemaah sahaja, tetapi pengorbanan dan kekesalan mereka sangat-sangatlah tinggi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat 5 adab imam seusai daripada salat. Ia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 5 adab. Adab yang pertama iaitu membaca 4 zikir. Hak ni jangan tinggal tuan-tuan. Sibuk macam mana pun, ada program macam mana pun, kita cuba baca para imam. Alhamdulillah, tuan imam kita tadi cukup baik bacaannya, sempurna bacaannya. Yang pertama iaitu membaca doa, Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Baca doa tu tuan-tuan. Dengan kaedahnya bagaimana? Kaifiatnya iaitu dengan menggunakan tangan kanan menyapu dahinya dengan perlahan sambil membaca doa ataupun zikir tersebut. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Aku bersaksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Wahai Allah, aku minta lindung daripada kamu daripada sifat ataupun rasa kesedihan dan kedukacitaan. Hilangkanlah 2 sifat ini dalam diriku. Sambil kita menyapu dengan tangan kanan kita, sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi, yang diriwayatkan oleh Ibn Sunni, kata Nabi daripada Anas radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihi al-yumna summa qala asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim Allahumma azhib al-hammal wal hazan. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari setelah selesai daripada solatnya, baginda menyapu dahinya, masaha jabhatahu biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Summa qala, Rasulullah membaca doa ataupun zikir tersebut yang kita bacakan tadi. Maka doa ini juga bukan tertakluk kepada para imam, para makmum, bahkan mereka yang solat secara bersendirian. Zikir yang pertama pada adab yang pertama. Kemudian diteruskan dengan zikir yang kedua, iaitu beristighfar dengan 2 lafaz. Sama ada tuan-tuan kita baca yang pendek astaghfirullah sebanyak 3 kali, ataupun kita baca dengan lafaz yang panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Iaitu doa ataupun lafaz zikir ini kita bacakan sebanyak 3 kali, sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sauban, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai daripada mengerjakan solat, baginda beristighfar sebanyak 3 kali, lalu baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka doa ataupun zikir ini kita bacalah. Maka ditanya juga dalam hadis tersebut, bacaan yang lain iaitu bacalah dengan astaghfirullah, astaghfirullah,
astaghfirullah sebanyak 3 kali. Itu zikir yang kedua. Murajaah kita malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan pun dah amal. Sekadar peringatan, dan kita nak tahu apakah sumber amalan tersebut supaya lepas ni kita tak tinggal buat selamanya jika tiada keuzuran. Baik, kemudian kita sambung pada zikir yang ketiga. Zikir yang ketiga yang menjadi indahnya solat berjemaah kita, iaitu tajuk utama kita pada malam ini, kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazir Hussein, iaitu bacalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa kali tuan-tuan? Pada solat maghrib dan subuh bacalah sebanyak 10 kali. Kita akan baca hadis tersebut. Dan kemudian pada solat zuhur dan isyak bacalah sebanyak 3 kali. Dan pada solat asar dibaca sebanyak 3 ataupun dengan bilangan 10. Saya ulang. Pada solat subuh dan maghrib selepas daripada salam bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Pada solat asar, pada solat zuhur dan juga isyak bacalah sebanyak 3 kali. Dan pada solat asar bacalah 3 ataupun bilangan 10. Apa kelebihannya tuan-tuan? Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sendiri oleh Al-Imam Tirmizi, kata Nabi daripada Abu Dzar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan dia masih melipatkan kedua kakinya, iaitu duduk dalam tasyahud akhir. Tuan-tuan, habis salam jangan bergerak lagi kedudukan kaki kita kecuali ada keuzuran, lenguh ke, sakit ke, go out ke, itu boleh. Tetapi kalau tak ada masalah, duduk kerana kita nak baca hadis ni tuan-tuan. Kelebihannya sangat besar. Siapa yang membaca tersebut dalam keadaan masih lagi melipatkan kedua belah kakinya duduk tasyahud akhir, dan kemudian sebelum mulutnya berkata-kata tentang hal dunia dia. Habis salam tengok kawan, dia nampak ke Tesco ni ke buat apa tu? Kita tanya hal dunia kita. Lepas ni kita nak makan kat mana? Tanya hal dunia. Maka putus fadilat tersebut. Duduk dalam keadaan tasyahud akhir sebelum mulut berbicara tentang kata-kata dunia. Maka apa janji Rasulullah kepada mereka yang membacakan lafaz zikir ini, iaitu akan disebutkan dalam hadis ini, akan dicatatkan kepadanya 10 kebaikan, akan dihapuskan kepadanya 10 keburukan, dan diangkat darjatnya sebanyak 10 darjat. Kelebihan yang Allah berikan. Dan pada hari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keseluruhan harinya itu dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala daripada tipu daya syaitan dan iblis. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, apa lagi kita nak dalam kehidupan kita? Amalan seharian kita ini kalau kita tinggalkan, mungkin kita tak dapat menyaingi dan menyamakan dengan amalan-amalan yang lain. Maka duduklah sebentar tuan-tuan, jangan lari tuan-tuan, tanpa keuzuran. Bacalah lafaz-lafaz zikir ini. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran ataupun fadilat yang telah dijanjikan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian zikir yang keempat yang terakhir pada adab yang pertama bagi imam seusai daripada solat, iaitu bacalah Allahumma ajirni minan nar, ataupun dalam lafaz umum yang ramai, Allahumma ajirna minan nar. Wahai Allah, kata kita kepada Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka, dengan kiraan yang disebutkan sebanyak 10 kali, ataupun minta maaf sebanyak 7 kali selepas solat maghrib dan juga subuh. Baca 7 kali. Alhamdulillah, imam kita tadi contoh yang terbaik. 7 kali kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, katanya daripada Muslim Al-Haris At-Tamimi, satu hari baginda yang mulia berbisik kepadanya. Subhanallah, Rasulullah berbisik kepada sahabatnya. Kadang-kadang Nabi berbisik kepada sahabat yang lain. Kadang-kadang Nabi jumpa anak-anak, Nabi bercakap dengan perlahan. Nabi bagi tahu dia satu amalan, satu bacaan untuk dia amalkan, kemudian kita amalkan. Dalam hadis ini
Muslim bin Al-Haris At-Tamimi, Rasulullah berbisik kepada dia. Rahsia sungguhlah tu tuan-tuan. Tapi sampai pada kita hadis ni, jika engkau telah selesai daripada solat maghrib, kata Nabi, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar, wahai Allah jauhkanlah aku daripada api neraka, sebanyak 7 kali. Sesungguhnya apabila engkau telah mengucapkannya, kemudian engkau dimatikan pada malam itu, matilah kita malam ni tuan-tuan lepas baca ni takdirnya, maka akan dituliskan bagimu perlindungan daripada api neraka. Subhanallah. Hak tu KPI kehidupan kita. Negeri yang kekal abadi ada 2 tuan-tuan, syurga ataupun neraka Allah. Hak mana pilihan kita? Nabi SAW ajar kepada kita lafaz zikir ini. Mudah-mudahan kita baca dengan kiraan 7 selepas solat maghrib dan juga subuh. Maka Nabi kata kepada kita, Nabi janji akan dituliskan bagimu perlindungan daripada api neraka. Dan apabila engkau telah selesai solat subuh, maka ucaplah sedemikian juga, sesungguhnya jika engkau dimatikan pada hari itu, akan dituliskan bagimu perlindungan daripadanya. Tuan-tuan, kita cuba amalkan istiqamah, konsisten. Baca tuan-tuan. Bilangan 7 ini dia sabit juga dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijr, laha sab'atu abwabin likulli babi minhum juz'un maqsumun, kata Allah, iaitu neraka mempunyai 7 pintu. Bagi setiap pintu itu ada bahagian yang tertentu dalam kalangan mereka yang sesat lagi menyesatkan. 7 tingkatan, 7 pintu api neraka. Dengan kita membaca Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, pada masa yang sama kita minta lindung daripada Allah daripada ketujuh-tujuh tingkatan dan pintu api neraka Allah Ta'ala. Hak tu di antara ulama sebut, yang disebutkan dalam suratul Hijr, iaitu pada neraka itu ada 7 tingkatan, 7 pintu. Maka kita minta lindung dengan amalan zikir yang keempat yang terakhir tadi. Pada adab yang pertama, iaitu minta lindung daripada api neraka Allah, daripada ketujuh-tujuh pintu neraka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, kita masuk pada kadar kekuatan bacaan zikir. Sekuat mana kita nak baca zikir kita tuan-tuan, sekuat mana kita nak baca zikir kita, sampai bergegar ke surau masjid ni ataupun bagaimana. Kita lihat secara tertib bagi pandangan ulama yang telah dihimpunkan oleh pengarang kitab ini. Yang pertamanya, disunatkan bagi imam untuk berzikir dengan suara yang perlahan. Bacaan ni ada 2 tuan-tuan, iaitu secara jahar dan juga secara sir. Sir ni bukan diam, dia membaca tetapi perlahan. Adapun jahar dinyaringkan sehingga didengari. Kalau Nabi baca, sahabat dengar. Kalau jemaah lain datang ketika Nabi mengimami solat, sahabat tahu Nabi dah selesai solat dengan bacaan takbir dan tahlil. Maka kita akan lihat 2 keadaan. Secara tertib, yang pertamanya iaitu disunatkan, iaitu membaca zikir, iaitu dengan suara yang perlahan selepas solat. Iaitu dalam hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang disebutkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mula menaiki sebuah lembah. Kami berpentahlil dan bertakbir dengan suara yang kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu berhenti daripada meninggikan suara. Sesungguhnya kamu tidak memohon kepada zat yang tuli dan ghaib. Sesungguhnya dia bersama dengan kamu, dia maha mendengar, dia maha dekat, maha berkat namanya, dia maha tinggi kedudukannya. Itu dalil yang menunjukkan bahawa bacaan secara perlahan Nabi tegur. Baik. Kemudian dalam keadaan yang kedua, iaitu dibaca zikir dengan keadaan jahar, dengan nyaring. Beza dengan melolong tuan-tuan, beza. Kita kena faham maksud bacaan secara nyaring, iaitu kita kena faham bahawa disebut sekiranya imam ingin makmum mengikuti bacaannya, maka disunatkan imam untuk membaca dengan jahar, seperti imam kita baca tadi, mana-mana masjid surau yang kita baca. Dengan tujuan untuk mengajar. Tuan-tuan, di kalangan kita ni bukan seorang semuanya yang selalu datang ke masjid. Sebahagiannya lah. Mungkin ada anak muda yang baru nak berjinak ke masjid, ataupun orang bangsa lain, walaupun tak faham bahasa Melayu, tapi dalam solat kita baca dengan bacaan bahasa Arab. Dia nak dengar bacaan secara tertib oleh imam, daripada zikir yang pertama sampai keempat tadi, maka disunatkan kepada imam untuk membaca secara jahar. Sabit dengan 2 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang disebutkan bahawa daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu a'rifun qidaa as-salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir wa fi riwayat Muslim kunna. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah mengetahui selesainya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan takbir, dan dalam riwayat yang lain iaitu menggunakan kami telah mendengar. Orang ramai mendengar Nabi selesai daripada solat dengan apa? Dengan lafaz takbir Allahu Akbar yang Nabi sebutkan, menjadi dalil bahawa Nabi yang mulia sendiri berzikir dengan suara yang jahar, dengan jelas didengari oleh para makmum. Itu yang pertama. Pada hadis yang kedua daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti bizikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma boleh berkata bahawa mengangkat suara ketika berzikir apabila orang ramai telah selesai daripada solat, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dalil kita pakai bahawa para imam dia boleh disunatkan berzikir dengan membaca dengan suara yang jahar, maka tak ada masalah jika kita memahami. Cuma ditekankan dalam kitab ini iaitu penggunaan mikrofon pembesar suara pada hari ini, iaitu perlulah diselaraskan penggunaannya agar tidak mengganggu orang lain yang sedang sibuk mengerjakan solat. Hari ini kalau kita pakai imam, ada yang di kepala, ada yang di mic, habis solat dia boleh ada pergerakan, dia boleh jauhkan sedikit mikrofon di mulut dia ataupun di badan direndahkan sekadar bacaan supaya tidak terlalu kuat. Kadang-kadang setengah mikrofon surau speaker ni bagus, harga ribu-ribu tuan-tuan. Ada setengah surau nak buat, dia kata kita nak pakai PA system yang macam mana, kita nak pakai yang top ke atau kita pakai medium ke atau cak ayam. Cak ayam janganlah tuan-tuan. Ada sekali panggil Ustaz Abdul Khairi, surau ni panggil dah, tak apa masalah teknikal, dia kata apa mikrofon cak ayam, dia kata. Kata lepas tu upgrade terus tuan-tuan. Tu balas dendam. Kita pakai medium boleh ikut kemampuan, sebab kita nak pakai jangka masa yang panjang. Maka mikrofon yang kadang-kadang terlalu kuat ini, imam harus bijak. Kerana itu ciri-ciri imam antaranya dia memahami situasi makmum dan keadaan jemaah dia, maka dia selaraskan penggunaan mikrofon dia untuk didengari oleh imam-imam ataupun makmum yang berdekatan, yang berhampiran. Baik, jelas. Kemudian kita masuk pada adab yang kedua. Kita ada 4 adab, tak sempat 4 malam ni, insya-Allah direzekikan waktu yang lain kita sebut bagi habis. Adab yang kedua iaitu imam berpusing ke arah kanan. Mungkin di para asatizah, para tuan haji, puan hajah semua biasa ataupun sebahagian, tapi ada setengah dia tak tahu kenapa nak beralih. Bila ditolak dia jadi imam, dia tak tahu adab-adab dia. Jadi kita sebut malam ini. Adab yang kedua iaitu imam dia beralih ke arah kanan, berpusing ke arah kanan. Imam saja tuan-tuan, makmum jangan. Kang berhenti sampai ni ustaz kata imam berpusing ke arah kanan, dia fikir makmum pun berpusing ke arah kanan, maka jadilah surau At-Taqwa ni renang berirama selepas solat maghrib isyak nanti. Imam ke kanan, makmum pun ke kanan, jangan. Yang disunatkan imam sahaja berpusing ke arah kanan bila bacaan dia. Dalam keadaan ini imam menjadikan para makmum berada di sebelah kanannya dan mihrab pada sebelah kirinya, ataupun kalau mudah kita sebut dalam keadaan 90 darjah kedudukan dia. Jangan kita sikit-sikit tuan-tuan, alang-alang buat biar sempurna. 90 darjah. Pipi kita ni balik kanan ni pada makmum, kiri kita kalau mihrab kita sebelah kiri pada mihrab, dalam keadaan yang nampak. Kerana kita akan lihat satu lagi hadis, bagaimana para sahabat berpusu-pusu kepada saf kanan. Untuk apa tuan-tuan? Kerana dia dengar doa yang dibaca oleh baginda yang mulia ketika mana Nabi beralih ke arah kanan. Hak ni sahabat nak dengar, sebab tu ada hikmah dia. Baik. Ia dilakukan selepas membaca wirid Allahumma antas salam wa minkas salam wa alika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ataupun dalam kitab ni diambil daripada satu hadis, iaitu dengan bacaan yang lebih ringkas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Takat tu yang kita baca pun elok dah, bacalah. Ketika selesai membaca
doa itu ataupun wirid ini, maka beralihlah imam ke arah kanan pada keadaan yang pertama. Nabi dia beralih pada beberapa keadaan. Yang pertama, kemudian bacalah doa Rabbi qini azabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadati. Ini doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, dan doa inilah yang sahabat nak dengar bacaan keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka berpusu-pusu pada saf sebelah kanan. Baik. Hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi salam, baginda tidak duduk di tempat solatnya sekadar baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram, maka Nabi pun beralih kedudukannya. Tu dalil yang pertama. Mana kata selepas bacaan wirid tersebut. Baik. Kemudian dalam keadaan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih keseluruhan wajah dan badannya ke arah makmum, seperti mana saya berada depan sekarang tuan-tuan. Tapi dalam keadaan imam duduklah. Ada hikmah dia kenapa kita mesti imam ini menghadap kepada makmum, ada kelebihan dia, ada hikmah dia. Baik. Di antara hikmah kedudukan imam selepas solat, ataupun kita sebut sebelum tu, bila mana ada dua keadaan, yang mana kita nak buat, menghadap keseluruhan wajahnya, badan kita ke arah makmum, ataupun kita menghadap kepada kanan. Disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, sekiranya imam pada kebiasaannya biasa dia mengajar ataupun dia memberikan nasihat kepada mereka ataupun tazkirah kepada makmum, maka disunatkan kepada imam untuk menghadapkan keseluruhan wajahnya ke arah para makmum. Kalau imam beralih keseluruhan wajahnya, di antaranya adalah ketika itu imam biasanya akan memberikan sedikit tazkirah, peringatan, ataupun imam menegur. Ketika mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur kepada jemaah, kemudian Nabi suruh perintah solat semula untuk mendapatkan solat yang sempurna, maka ketika itu Nabi mengalihkan keseluruhan wajah dan badannya ke arah makmum. Dan tiga hikmahnya, maka sekiranya dia hanya ingin membaca zikir yang diambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang kedua, pendapat yang ditegaskan kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, iaitu hendaklah dia menghadap ke arah kanan, dan kemudian setelah dia berdoa, dia tetap duduk dalam keadaan menghadap kanan. Hukum bagi imam ketika mana dia nak berdoa ialah kekal menghadap pada kedudukan yang dia telah bergerak. InsyaAllah kita bagi laluan azan isya' dan kemudian kita sambung sedikit. Fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, di antara dua hikmah pergerakan imam setelah membaca Allahumma antas salam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan itu, di antaranya ada dua. Yang pertama, imam dia dapat mengajar para makmum berkenaan dengan urusan agama. Yang pertama, hikmah dia. Seperti apa tuan-tuan? Seperti berzikir, memberikan nasihat dan tazkirah, menyelesaikan permasalahan mereka dan sebagainya. Itu Nabi buat. Termasuklah satu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda memerintahkan seseorang supaya mengulangi solat fardunya untuk mendapatkan pahala berjemaah. Hikmah yang pertama. Dan pada hikmah yang kedua, beralihnya imam, kedudukan imam selepas solat ialah menjadi satu alamat kepada orang lain yang baru masuk ke dalam kawasan solat bahawa solat tersebut telah selesai dikerjakan. Dia datang kemudian dan melihat imam telah beralih kedudukannya, maka ketahuilah kita bahawa solat berjemaah itu telah selesai dikerjakan. Maka ketika itu bolehlah untuk membentuk jemaah yang baru. Ketika itu dari jauh dia sudah mengetahui bahawa solat telah selesai dikerjakan. Itu di antara dua hikmah. Dan pada adab yang ketiga yang nak sebut, yang terakhir pada malam ni tuan-tuan, iaitu membaca ataupun meneruskan zikir yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat. Yang paling penting yang jangan kita tinggalkan, sibuk macam mana pun, iaitu bacaan ayatul kursi dan juga suratul ikhlas. Sebahagian masjid surau imam dia baca ayat suratul ikhlas, qul huwallahu ahad allahus samad. Masjid Bandar Rincing imam dia biasa baca, melihat kepada situasi makmum dan ketetapan surau. Kadang-kadang imam bila dia buat multaqa, perjumpaan untuk berbincang tentang ketetapan kaedah yang nak dibuat, itu satu benda yang perlu dibincangkan. Baik, iaitu bacalah ayat kursi, iaitu hadis yang disebutkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salati maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi, ayatul kursi selepas solat fardu, maka tiada satu pun yang boleh menghalangnya daripada memasuki syurga Allah melainkan illal maut, melainkan mati. Melainkan mati. Maka bacalah tuan-tuan. Di antaranya adalah amalan kita membaca ayatul kursi selepas solat. Tak kiralah tuan-tuan mungkin ada keuzuran, sambil jalan pun bacalah lepas solat tu. Nak pergi kereta kita, tekan remote kan, bacalah sambil-sambil tu zikir. Zikir mulut kita ni sentiasa berzikir pun baca. Jangan sampai kesibukan itu menghalang kita daripada amalan-amalan ataupun membaca zikir-zikir yang telah kita sebutkan tadi. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan daripada Sunan Abi Daud, At-Tirmizi dan juga Nasa'i, daripada Uqbah bin Amir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya aku membaca al-muawwizatain, iaitu suratul falaq dan juga suratul nas, selepas mana selesai membaca ayatul kursi dan juga suratul ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad. Baca dua surah ni. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, baca. Ada kelebihan dia. Dan kemudian disambung dengan zikir subhanallah, tahmid kita, tasbih kita 33, tahmid kita alhamdulillah 33, takbir kita Allahu akbar 33 kali, kerana besar kelebihannya, fadilatnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari orang miskin, orang fakir miskin datang jumpa dengan Nabi, dia mengadu nasib dia. Orang miskin tuan-tuan, fakir. Apa dia adu kepada Nabi? Apa luahan hati orang miskin ni zaman Nabi? Dia jumpa dengan Nabi, dia kata kepada Rasulullah, orang-orang yang kaya telah pergi meninggalkan kita. Meninggalkan dia lah, dia orang miskin. Orang kaya ni lebih ke depan daripada dia. Dari segi apa? Iaitu disebabkan hartanya, darjat-darjat yang tinggi dan nikmat-nikmat yang berterusan. Mereka solat seperti mana kami solat,
Mereka berpuasa seperti mana kami turut berpuasa. Mereka mempunyai lebihan harta lalu menunaikan haji dan umrah dengannya. Mereka berjihad dan bersedekah dengan harta itu. Dia orang miskin, dia tak dapat buat kesemua perkara tersebut. Allah bagi dia kelebihan, kemudian dengan hartanya itu dia dapat mengerjakan seperti ibadah, sedekah, infak, haji, umrah dan sebagainya. Orang miskin tak dapat. Lalu Nabi pujuk orang-orang ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Mahukah aku menceritakan kepada kamu tentang satu perkara yang jika kamu mengambilnya, nescaya kamu akan mendapati orang-orang yang telah mendahului kamu itu tiada seorang pun boleh mendapatkan kamu selepas itu." Ya? Dan kamu adalah ketika itu sebaik-baik manusia di hadapan Allah Ta'ala, melainkan mereka turut melakukan amalan yang sama. Kalau mereka juga melakukan amalan yang sama seperti orang miskin ini, maka mereka akan melebihi orang fakir miskin. Tetapi orang miskin, orang fakir yang tak ada keupayaan untuk bersedekah, berinfak, haji dan umrah, amalkan bacaan ataupun wirid ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kamu bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap kali selepas solat sebanyak 33 kali. Sebanyak 33 kali. Maka itulah kelebihan yang boleh mengentasi orang-orang kaya dengan kita membaca zikir, iaitu bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir 33 kali selepas solat. Maka amalan itu jangan tinggal. Cuma ada perbahasan di kalangan ulama bilangannya. 33 itu adakah dibaca secara serentak ataupun dibaca secara berasingan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ataupun dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sampai habis. Maka bacaan yang terbaik yang disebutkan iaitu secara berasingan sebanyak 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Adapun bacaan serentak juga dibolehkan, tetapi sebaik bacaan diasingkan kerana disebutkan sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, siapa yang bertasbih 33 kali, kata Nabi, memuji Allah sebanyak 33 kali, bertakbir kepada Allah 33 kali, maka kesemuanya itu adalah 99 kali, lalu dia mencukupkan dengan 100 kali dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Nabi, maka dosa-dosanya akan dihapuskan, akan diampunkan meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah tuan-tuan. Dengan kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali dan lengkapkan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dihapuskan, diampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, melainkan dosa yang disebutkan sebagai dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit perkongsian kita pada malam ini kita dapat amalkan, sedikit koreksi dalam kehidupan kita. Bukanlah tujuan untuk menyalahkan mana-mana amalan orang lain tuan-tuan, tidak sesekali, tetapi sebagai ilmu untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini kita mendapat ganjaran pahala dan kemudian kita akan ditempatkan ke dalam syurga yang kekal abadi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Insya-Allah kalau ada masa kita lihat perbahasan. Adakah boleh dibaca secara terbalik? Allahu Akbar dulu ke? Alhamdulillah kemudian kita nak bertasbih kemudian. Adakah ada? Kadang-kadang kalau kita pergi setengah tempat dia terbalik bacaan dia. Di Malaysia ni tak adalah tuan-tuan. Tetapi disebutkan dalam perbahasan yang panjang, kesimpulannya bacaan yang terbaik adalah kita baca secara tertib, didahului dengan tasbih subhanallah, kerana disebutkan bahawa tasbih itu adalah sebagai menafikan kekurangan dan kelemahan zat Allah, diikuti dengan tahmid alhamdulillah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana alhamdulillah tahmid mensabitkan segala kesempurnaan untuk Allah Ta'ala. Kemudian disambung dengan takbir Allahu Akbar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana takbirlah membawa pengertian bahawa tak ada lagi Tuhan yang paling agung, yang paling besar melainkan Allah Ta'ala. Dan kemudian disudahi dengan bacaan tahlil la ilaha illallah dengan maksud iaitu menghususkan ke semua zikir yang kita bacakan tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.